mageran tidak perlu dan tidak wajar diadakan. Boleh dijelaskan dari sudut undang dan apa kesannya kita jika dilaksanakan mageran ini kepada sistem demokrasi di Malaysia? Saya fikir itu soalan yang cukup penting kerana tidak semua rakyat, terutamanya dalam negeri Melaka ini, maklum atau mengetahui mengenai mageran ini. Mageran ini menjadi satu polemik apabila secara tiba-tiba setelah berlakunya proses musyawarah dan perbincangan di antara Di-Pertuan Agong dengan ketua-ketua parti, bermula dengan pagi dengan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin dan kemudian dengan Datuk Seri Anwar. Kemudian di sebelah petang kita lihat ada kenyataan yang dibuat oleh Ketua Setiausaha Sulit Perdana Menteri. Kita pun heran kenapa ada penjelasan yang agak mendalam mengenai penubuhan mageran. Dan ianya menjadi lebih jelas lagi apabila Dr. Mahathir menggunakan peluang dalam satu temu ramah untuk menyatakan bahawa negara ini perlu digerakkan ataupun dipimpin oleh sekumpulan ahli di dalam konsep yang mempunyai presiden, mempunyai kes yang terdahulu dalam negara kita, iaitu satu kumpulan kecil untuk menguruskan negara dalam keadaan COVID-19 ini. Tentulah dalam hal ini kita mengambil pendirian Pakatan Harapan, Keadilan dan semua parti komponen dalam Pakatan Harapan menyatakan bahawa mageran bukan jalannya. Kerana mageran itu menunjukkan bahawa kita masih lagi berada di dalam kerangka darurat. Kita menyatakan bahawa darurat itu mesti ditamatkan. In fact, pada peringkat awal lagi, Saudara Halim, kita konsisten. Kita rasa tidak perlukan darurat ni untuk mengurus COVID ini. Daripada awal lagi, kita menyatakan bahawa ini merupakan darurat politik. Namun, ianya kemudian dilaksanakan dengan harapan untuk menyaksikan kes COVID itu menurun, tetapi sampai sekarang realitinya COVID itu tidak lagi selesai. Justru darurat bukan jalan penyelesaiannya. Bawah darurat ni ada cara yang dilaksanakan dahulu, iaitu cara Majlis Gerakan Negara. Dulu namanya Majlis Gerakan Negara ataupun Mageran ini. Ada memberikan Mageran bermaksud Majlis Gerakan Negara. Majlis Gerakan Negara kan. Sekarang ni orang panggil Mageran 2.0. Ini akronim yang dibuat. Baik, dahulunya kerana tahun 1969, saya belum lahir lagi lah tahun 1999. Saya percaya di ahli panel pun sama kan. Kita semua masih muda lagi. Saya tak tahulah Wabi Adli mungkin dah lahir ke tidak, wallahualam pada tahun itu. Tetapi tahun 69 ini berlakunya pilihan raya berlakunya pilihan raya. Dan bila berlakunya pilihan raya dan kemudian bila dapat keputusan berlakunya rusuhan. Jadi pada waktu itu belum sempat lagi parlimen itu bersidang kerana tak boleh, kerana berlaku keadaan tegang, pergaduhan antara kaum dan sebagainya, rusuhan dan berlaku kekacauan. Jadi bila berlaku kekacauan, parlimen tidak boleh bersidang. Dan pada ketika itu pun kabinet tidak boleh ditubuhkan. Yang ada hanyalah Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman. Dan pada ketika itu ditubuhkan Majlis Gerakan Negara ini bertujuan untuk memastikan bahawa bila parlimen tidak boleh bersidang, kabinet itu tidak boleh dibentuk, maka diwujudkan kumpulan kecil seramai 10 orang ini untuk menguruskan dan menyelesaikan permasalahan ketegangan kaum ini sehinggalah tahun 71, iaitu 2 tahun. Jadi kalau kita tengok dari segi konteks hari ini, kita dah ada parlimen yang bersidang, kita dah ada kabinet yang ditubuhkan. Justru kalau ada kalangan yang mencadangkan mageran, itu seolah-olah menunjukkan bahawa kumpulan-kumpulan ini bersetuju dengan darurat. Kita tidak setuju dengan darurat kerana kita merasakan darurat bukan jalan penyelesaiannya. Darurat bukan jalan keluar kepada masalah COVID-19 ini. Kita tengok bila darurat ditubuhkan, bila darurat diisytiharkan oleh Di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri, perkara yang paling pertinent, yang paling nyata ialah parlimen itu tidak lagi bersidang. Bukan sekadar parlimen lain. DUN pun tidak bersidang. Dewan Undangan Negeri pun tidak bersidang. Bukan sekadar di Melaka, tempat seluruh Malaysia tidak bersidang. Jadi kita meletakkan seluruhnya kepada kabinet seramai 72 orang ini dan juga di peringkat negeri kepada Ketua Menteri dan Exco. Dan tidak ada elemen check and balance, tidak ada elemen memberikan teguran, memberikan pandangan dan memberikan kritikan kepada mereka yang sedang mengurus negara ini kerana semua ruang itu ditutup. Akhirnya kita terpaksa buat live macam ni lah. Kena ada studio 137,
kena buat pelbagai-pelbagai lagi program secara dalam talian untuk menyatakan pendirian kita. Kerana kita sebagai ahli parlimen tentu kita tak boleh duduk diam. Kita mesti menyatakan pandangan kerana setiap hari kita berhadapan dengan permasalahan rakyat, sama ada melalui dalam talian ataupun melalui surat, melalui WhatsApp, melalui kita pergi rumah-rumah yang berhadapan dengan masalah beban ekonomi dan sebagainya. Jadi Halim, coming back to that issue yang saudara tanyakan tadi, jelas bahawa dalam hal ini mageran tidak perlu dan tidak wajar diadakan. Yang perlu dan wajar diadakan sekarang ialah untuk kembali ke Dewan Rakyat, buka Dewan Rakyat. Kita semua ahli parlimen dan saya percaya adun-adun semua adalah dianggap sebagai frontliners. Kita dah diberi 2 dos, dah lengkap dah. Kalau Menteri Kesihatan kata tak cukup, nak bagi 3 dos, silakan. Satu orang lagi kita suntik untuk pergi ke parlimen. Kerana ini ruang untuk kita bahaskan secara terbuka pandangan-pandangan dan juga desakan-desakan yang kita boleh buat di dalam Dewan Rakyat.